الله يا الله 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 يا الله الله الله. Dirasakan pada kita lemah di kita ini yang sentiasa mengharapkan bantuan daripada Allah Ta'ala dan kita selalu menyebut la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang lebih indah lagi dia boleh kita sedar atas segala perkara yang kita sebut tadi. Maka dengan rasa sedar itulah diizinkan kita untuk bergerak dalam taat. Jadi syukurlah bila sedar. Kerana ramai yang masih belum sedar. Tapi kita sedar bukan sebab kita pandai. Bukan sebab kita baik. Bukan sebab kita bagus. Tapi kita sedar ni Allah bagi kita sedar. Daripada mungkin pernah lalai dulu. Atau selama ni pun tak sedar yang kita lalai. Sebenarnya kita okey. Rupanya kita sedar. Okey. Pagi ni nak baca muhimah. Muka berapa buah? Muka surat 37 Ustaz. Hai segala perempuan hendak engkau. Okey. Muka surat 37 Rumi. Ya. Hai segala perempuan. Ni guru ni dia beritahu. Hai segala perempuan. Hendak engkau melepaskan daripada mengerjakan pekerjaan yang tiada diterima Allah Ta'ala segala amal kamu, supaya sejahtera engkau daripada azab Allah. Yang tiada sesiapa mengetahui dalam negeri akhirat. Apa maksud dia? Ulama dia kata, dia beritahu pada segala perempuan, lepaskanlah pekerjaan-pekerjaan, lepaskanlah perbuatan-perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang menyebabkan engkau ini, perbuatan yang menyebabkan engkau ini ditahan amalmu, diterima amalmu. Jangan buat perbuatan yang menyebabkan Allah Ta'ala kira terima amal kau. Lepaskan perbuatan tu. Jangan ada kat diri kita. Itu maksud dia. Penat tak semayang? Penat baca Quran tau. Sampai berair mata baca Quran. Penat semayang. Semayang sunat, semayang duha, semayang ini, semayang gitu, semayang begini, semayang begitu. Penat. Penat. Bila kita buat amal ibadat, Allah Ta'ala tak terima. Maknanya kalau semayang tu sah-sah lah. Cukup rukun, cukup cara sah. Tapi tidak diberi akan pahala. Tidak diberi akan pahala. Tidak diberi akan pahala. Sebab tu, kita nak kata apa? Kita nak kata, jangan buat perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan amalan itu tidak diterima. Amalan itu tidak diterima. Apa dia yang dekat atas tu? Cakap kasar dengan suami. Habislah roboh semua amalan. Allah Ta'ala tak bagi pahala. Allah Ta'ala tak bagi pahala. Kenapa tak diberi pahala? Sebab sakit hati suami dia. Kalau rukun syarat dia betul, sah-sah amalan dia. Kalau rukun syarat dia betul, amalan dia sah-sah. Tapi malangnya dengan sah itu pula tak diberi pahala. Sebab tu dalam amalan ni, dia ada dua. Satu sah. Satu lagi diterima. Okey. Tengok slide ni kejap. Saya nak terangkan benda tu tadi.
Sebenarnya ada benda dia nak tunjuk ni. Kemudian lah, sekejap lagi. Dia nak tunjuk ni ada doa-doa yang saya dah susun, saya dah masukkan daripada kitab-kitab, doa yang diambil. Nampak saya tak? Nampak Ustaz? Doa yang diambil daripada Quran, daripada hadis. Tutup video Kak Salma, tutup video. Dan ditutup oleh para ulama'. Ada beberapa benda saya tunjuk belakang. Tapi kita tengok apa benda ni dulu. Okey. Tengok ni kejap. Dia amalan ni, yang saya nak terang ni supaya kita faham lah. Semoga Allah boleh kita faham. Okey. Dia amalan ni, dia ada dua keadaan. Amalan ini sah. Dia jatuh kat sini. Sah. Bila sah ni dia jatuh dua keadaan pula. Ustaz, skrin belum tukar. Apa? Tak nampak skrin? Masih himpunan doa tadi. Oh ya ke? Ya. Mungkin dia belum tukar lah. Saya tukar skrin. Okey, nampak tak? Tak nampak lagi Ustaz. Himpunan doa lagi Ustaz. Ya. Okey, nampak tak? Himpunan doa lagi Ustaz. Nampak Ustaz, nampak. Himpunan doa lagi. Dah, tak nampak lagi? Pak. Oh, macam ni je Kenapa yang macam ni Perlihatkan lagi. Sekejap. Dengan doa. Ni. Assalamualaikum Ustaz. Geram. Okey, dia kemudian apa Zam? Alhamdulillah nampak dah Ustaz. Okey. Ni saya nak terang macam ni. Alhamdulillah nampak. Okey, ada juga amalan yang dikatakan yang sah dan diterima. Jadi dia kat sini. Ini cukup rukun syarat. Dan memelihara dari pembatal. Di sini. Maka cukuplah untuk dia mendapat amalan sah. Okay, kita buat warna terang sikit biar nampak. Okey. Ada juga amalan dikatakan salah dari segi kaifiat.
salah dari segi kaifiat. Ni. Bila dia salah dari segi kaifiat. Apa maksud salah dari segi kaifiat ni? Tak sempurna rukun syarat pembatal. Maknanya dia buat membatal. Atau salah dari segi rukun. Kaifiat ni kita kata ada 3 ni. Ada 3 perkara. Apa 3 perkara tu? Rukun. Atau ada syarat mana dia panggil fardu. Dia tu. Dan ada juga dan syarat dan memelihara pembatal. Okey. Ni 3 ni. Ada 3 ni. Kalau 3 ni tidak dijaga dengan betul, maka dikata sini tidak sah. Dan bila tak sah, tidak diterima. Ni. Kat sini. Okey, kita turun atas ni, senang. Ni. Tu kaifiat. Ada juga dia cukup syarat. Adanya dia cukup syarat. Tapi amalan dia tak terima. Ciri juga. Yang betul, syarat betul, rukun betul, tapi tak terima. Antaranya kenapa? Antaranya adalah seperti yang disebutkan dalam kitab ni. Kami tidak reda. Antaranya kenapa? Disebut dalam kitab ni. Ni. Kenapa? Contoh dia apa? Sakit hati suami. Suami. Tiada reda suami dia pada dia. Dia jaga tau. Saya dengar lah. Ramai yang kena gini. Dia tak sedar. Atau dia berada dalam keadaan derhaka.
Kalau pada perempuan ni, ini nak kena jaga-jaga sikit lah. Perempuan ni dia orang yang kuat beramal tau. Kalau nak tengok orang kuat beramal nak kita tengok orang kuat semain duha, orang kuat semain tasbih, semua kat perempuan, orang lelaki dia jarang. Kadang-kadang dia semain ni mudah je tau. Dia tak ada halangan. Dia boleh buat. Dan syaitan tak ganggu dia. Kenapa syaitan tak ganggu dia? Syaitan tahu. Dia sebenarnya Allah tak terima. Dia biarkan. Lepas tu dia biarkan. Kenapa dia biarkan? Dia tahu Allah tak terima. Biarkan dia. Jangan kata dia semayang. Biarkan dia semayang. Lepas tu dia masukkan rasa seronok dalam hati dia. Biar dia rasa seronok ibadah. Biarkan. Rupanya, di sisi Allah, ada nilai. Ini, kita jangan lupa ni. Ini dia ada akibat. Ni. Dia ada akibat. Ni. Dan ini juga dia ada akibat. Ni. Apa akibat dia ni? Yang dalam kitab ni kata. Akibat dia adalah neraka. Akibat dia adalah neraka. Ni. Sama juga kat sini. Ni. Ramai yang berulang ke surau, ramai yang semayang malam, ramai yang buat ibadah, ramai yang kata Quran 10 hari sekali pun ada. Ada yang seminggu sekali pun ada. Tapi suami dia tak beri. Dia tak tahu suami macam mana. Apa keadaan suami dia pun tak beri. Pada dia, ibadah. Suami tanya zikir pun tak berjawab. Pada dia, ibadah. Suami nak suruh sesuatu pun tak nak buat. Pada dia, ibadah. Dia tahu tak ibadah tu tergantung dulu. Allah tak terima dulu. Sampai reda suami kat dia. Ini yang ramai orang tak tahu. Kadang tahu tapi rasa ya ke? Ya ke satu. Kadang tak dapat amal. Kenapa tak amal? Sebab takut nak amal. Kenapa takut nak amal? Sebab tak belajar. Sebab tak belajar. Cukuplah, jangan tipu lah. Cukuplah, jangan tipu. Ramai dah perempuan dah ketipu dengan sebab benda ni. Sebab perempuan yang dia kalau buat ibadah ni memang perempuan yang kuat. Baca Quran, gini gitu. Sekarang dia tipu kan benda lain pula. Macam saya cakap dulu lah. Dia belajar agama, dia pergi surau hari-hari. Tapi dia tak belajar fardu ain. Dia tumpukan benda yang bukan fardu ain. Kadang dia datang ada majlis zikir, itu baguslah. Tapi fardu ain tak belajar. Kadang dia datang, dia fikir nak bantu orang miskin, itu baguslah. Tapi fardu ain tak belajar. Dia fikir macam mana nak agihkan beras, itu baguslah. Tapi fardu ain tak belajar. Dalam pada tu semayang dia pun salah. Atau dia belajar benda-benda yang bukan benda penting. Bukan tak boleh belajar, boleh belajar. Dia kumpul-kumpul orang, dia buat mahraban. Ini banyak berlaku kat surau ni. Hari-hari belajar tajwid. Hari-hari baca Quran, suruh orang cek hari-hari. Tak payahlah hari-hari. Kalau pada tu semayang dia lingkup. Semayang dia salah. Daripada tu Allah Ta'ala pun tak kenal.
Apa nilai baca Quran ni tadi kalau Allah Ta'ala tak kenal? Apa nilai baca Quran tadi? Pas semayang bersalah. Apa nilai baca Quran tadi? Dalam haid dia semayang. Apa nilai baca Quran tadi? Isyadah pun tak faham. Ni kalau kita orang perempuan. Jaga-jaga tau, jaga-jaga. Lepas tu, nak kena pastikan kita berada dalam silibus yang betul, kita faham apa yang wajib, silibus yang wajib dan kita kena tunggu perhatian pada perkara tu dulu. Kalau perkara ni tak selesai, jangan belajar benda lain dulu. Jangan belajar ilmu falak dulu. Pada Ain pun tak reti. Jangan kecoh nak hafal Quran dulu. Dengan masa yang banyak kita gunakan. Pada Ain pun tak reti. Selesaikan dulu. Tauhid macam mana, fiqh macam mana, tasawuf macam mana. Selesaikan dulu ni. Kalau kita kata waktu ni kita tak boleh nak masuk kelas pada Ain. Kenapa? Kita nak solat duha. Tunggu dulu. Pukul 10, pukul 11 pun boleh solat duha lagi. Kenapa? Solat duha tu sunat. Kalau nak buat juga, buat 2 rakaat cukup. Nanti lepas ni buat 6 rakaat. Jangan pukul 8 ni kalau kita tak ada kelas lain lah. Pukul 8 ni kita buat solat duha sampai 8.30. 8.30 masuk kelas pukul 8, 8.30 keluar. Ustaz, maaf Ustaz, nak pergi solat duha. Ini sangat salah. Saya tak boleh tahan lah, nak keluar-keluar lah, betul tak? Apa boleh buat? Ada juga yang tengah-tengah belajar, Ustaz nak keluar nak baca Yasin. Kau tak baca Yasin hukumnya apa? Dengan kepaduannya kita belajar. Kita nak kenal Allah ni. Belajar sifat 20, belajar begini, belajar gitu, keluar sebab nak baca Yasin. Mana paling penting, baca Yasin ke ni? Fardu Ain. Fardu Ain dulu. Wajib. Ustaz nak keluar, nak ada kelas hafazan. Kelas hafazan penting ke fardu Ain penting? Kita tak hafal surah Quran, Allah tak tanya kita. Tapi kita tak kenal dia, ni masalah besar dalam kubur nanti. Nak jawab pun tak boleh. Siapa Tuhan kau? Ini yang berlaku tau ni. Itu Imam Ghazali kata dalam kitab Al-Walad. Nanti kita sampai. Nanti akan berapa saya tak ingat. Dia bawa 10 lah. Nanti ke 8 ke 9 ke. Imam Ghazali ni dia ada satu nasihat. Nasihat ke-7. Kalau buka ayat Walad nasihat ke-7. Dia kata apa? Dahulukanlah ilmu fardu Ain. Zaman dia pun dah berlaku, orang dah banyak belajar benda lain. Zaman dia 500 Hijrah. Zaman sekarang, jangan cakap lah. Itu kalau kita tengok dalam kitab ni kan, tu kita jaga kan. Orang yang makan benda haram, solatnya tak terima. Orang yang meringan-ringankan jemaah, solatnya tak terima. Orang yang tak keluar zakat harta, solatnya tak terima. Orang yang buat zina, orang yang makan riba. Akaun bukan akaun Islamik. Biar je macam tu. Tiap bulan nanti tiap tahun masuk interest. Dia ambil duit tu sekali, dia ambil digunakan. Buat loan rumah, bukan Islamic loan. Bergelumbang dengan riba. 25 tahun bayar riba. Tak rasa apa-apa. Bimbang, Allah tak terima solat. Dulu guru kata, makan riba, berurusan dengan riba, Allah isi perang. Ni boleh dengar kuliah Ustaz Rondin dulu. Kalau nanti orang dalam video lah. Kalau tak ada YouTube dulu dah ada dia cakap dah. Tetapi kita tak kisah. Tak kisah tau. Tak rasa berat dah. Jaga-jaga tau. Jaga-jaga. Beramal satu hal. Pastikan diterima satu hal. Pastikan sah satu hal. Maknanya kalau nak sah dan diterima ni, perlulah ada ilmu. Macam mana syarat sah, syarat terima solat. Syarat kabul solat ada berapa yang kita belajar tu hari?
macam ni. Saya nak tunjuk contoh ni. Okey, tengok slide lagi. Macam solat. Contoh solat. Solat. Dia ada dah sini. Yang mengesahkan. Ni. Yang mengesahkan. Nah, kita semua dah tahu ni. Apa yang mengesahkan dia? Satu adalah juzuk dia sendiri. Juzuk ni nama apa? Rukun. Ni nama rukun. Ada satu lagi yang mengesahkan juga. Tapi dia bukan juzuk. Tu nama dia apa? Syarat sah. Ini nama syarat sah. Dan hendaklah dia memelihara satu perkara. Memelihara apa? Pembatal. Kalau dia dah syarat sah, dia dah berrukun, tapi dah rukun tu dia buat batal pula. Jadi bila dia buat batal, tidak sah lah. Memelihara jangan buat. Ini dua dia kena buat. Ini yang mengesahkan. Bila dah sah, dia kena pergi satu peringkat lagi. Ni semua ni, tiga-tiga ni. Dia kena lagi satu peringkat lagi. Ni kat sini ada syarat lagi satu ni. Ni nama dia yang kita belajar tadi, syarat qabul. Qabul. Syarat qabul salat. Okey, kalau saya tanya, ada berapa? 5. 5. Satu. Ada 5 lah. Satu apa? Kalau ingat. Merasakan diri ke bertuhanan. Huzurul qalbi. Bukan. Apa? Menyembah rasa diri kehambaan. Menyembah dengan rasa diri kita hamba. Jadi kita dulu, rasa diri kita hamba. Bersifat kehambaan. Sifat hambaan. Itu bersifat ketuhanan. Lepas tu, Menyembah Allah. sembah Allah. Sembah dengan rasa Ketuhanan. Allah bersifat ketuhanan. Ini yang kita kata ni. Tak belajar ni, lagi, tak tahu. Punya sembahyang kita dah 5. Ini nombor 2. Lepas tu ada Allahu Akbar. Lepas tu ada 3. Sini. Lepas tu ada 4. Lepas tu ada 5. Ini. Ikhlas pada qasad. Khusyuk pada solat. Khusyuk pada solat. Hadir pada hati. Hadir pada hati. Ada 5. Start ikhlas, start spelling. Dah belajar ke belum? Alhamdulillah dah. Dah belajar kan? Ya, belum join lagi yang Belum, tak sempat. Siapa join lambat rugi lah.
Kita dah banyak belajar untuk solat ni. Kenapa lambat join? Rugi. Ni. Ni syarat kabul ni maksud apa ni? Diterima dan diberi pahala. Diberi pahala. Bila Allah terima, baru beri pahala. Kalau Allah tak terima, dia tak beri pahala. Tapi sah. Mana sah apa? Tak berdosa. Jadi ni okay, the whole list ni. Okay, ni apa? Kaifiat. Ni amalan Allah. Di mana ni? Amalan lahir. Amalan lahir. Okay. Ni Amalan batin. ni amalan batin. Okey. Tengok ni betul. Perhatikan ni betul. Okey, saya nak tambah sikit lagi. Ini nama apa? Satu lagi nama yang penting dalam tauhid disebut apa? Iman. Apa dalam tauhid disebut benda ni? Apa dia sebut ni? Qalbur rohaniah. Bukan. Itu tak tahu. Dalam tauhid sebut apa ni? Iman. Iman. Pada iman. Qasad. Kan? Rupa solat je Ustaz. Bila amalan ini melibatkan hati, membawa hati dalam beramal, dia panggil apa dalam tauhid? Raja. Iman. Ihsan. Perintah. Ihsan. 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 Kenapa? Ni, ambil perhatian perkara ni tau. Ambil perhatian perkara ni. Ini satu butiran yang perhatian. Amalan tanpa ihsan maka ternafilah ia daripada mendapat Pahala. Pahala. kena jaga. Ini dalam kitab Bahu Munir sebut gini. Sembahyang tak khusyuk, tak ada pahala. Tak khusyuk langsung tak ada pahala. Tapi rukun betul, syarat betul, matan betul. Betul-betul lah, sah lah. Tak ada berdosa. Tapi kalau ini pun dah gagal, mana nak pergi sini? Dia tak boleh proses. Takbiratul ihram pun silap. Baca tahiyat pun silap. Lepas tu benda ni bukan benda main. Benda ni kena duduk dan selesaikan pada diri kita. Lepas tu ulama kata fardu ain. Lepas tu Nabi kata fardu ain. Dan ramai orang buat ni. Ni orang buat ramai. Ni ramai orang buat ni. Tapi belajar benda ni tak nak. Dan dia terus tenggelam dengan alasan yang dia bela diri. Jaga-jagalah. Jaga-jaga. Lepas tu balik pada slide tadi. Ni ambil perhatian ni. 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 Ambil perhatian ni. Ni semua ni. Ambil perhatian.
Tak terima. Yang dikatakan walaupun dia beribadat bagaikan Siti Maryam anak Imran. Siti Maryam anak Imran ni, malaikat datang jumpa dia tau. Punyalah dia ni orang solehah. Perempuan yang sangat mulia di sisi Allah. Malaikat datang jumpa dia. Jibril datang jumpa dia. Jibril ni dia datang jumpa para Nabi Rasul dia. Jibril ni dia jumpa taraf-taraf Rasul dia. Dia tak jumpa orang biasa. Tapi antara perempuan yang didatangi oleh para malaikat, ialah siapa? Siti Maryam ni. Engkau akan mengandung seorang anak tak kahwin. Bakal Nabi. Lahir Nabi SAW. Guru kata dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Tetapi walaupun orang perempuan itu sembahyang ibadahnya seperti Siti Maryam anak Imran, padahal tiada redha dari perempuan itu oleh suaminya, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala dan segala amal dia. Jangan pandang suami sebelah mata. Dia tak redha, ada kita. Dia tak redha, habis, bungkus. Tak guna. 1 sen Allah tak nilai. Lepas tu kita baca menimah ni, kalau kita nampak, kalau kita lihat, dia banyak mengulang-ulang benda sama tau. Jangan lawan suami, jangan tak ikut cakap suami, jangan keluar rumah tak ikut cakap suami, jangan keluar rumah berhias-hias diri dan hiasan itu bukan untuk suami. Jangan tak jaga pergaulan, jangan begini, jangan begitu. Sekarang ni pula dia kata apa? Kalau kau tak dapat redha suami, walaupun kau beramal macam Siti Maryam anak Imran, yang mana tak mungkin kita dapat itulah. Bukan mustahil, tapi tak mungkin. Dia boleh salat sunat 1000 rakaat sehari. Sehingga Allah uruskan rezeki dia, diturunkan makanan dari langit. Dahsyat tak dahsyat. Tapi kalau gagal dia dengan suami dia. Adalah saya dengar cerita begitulah. Dia ada masalah dengan suami dia. Lepas tu kalau ada masalah, lepaskan ikatan suami isteri. Kalau dah tak boleh buat apa lah. Kalau boleh buat apa, buatlah sesuatu dulu. Bukan pergi keluar rumah, mengajuk, pergi duduk rumah lain dengan anak-anak. Suami dia pun tak tahu dia kat mana. Walaupun suami dia tahu, tapi suami dia tak redha dengan dia. Dia kata kalau suami dia selalu marah dia keluar lah. Itu je. Suami dia tak izin dia keluar. Dan dia menjadi ahli ibadah. Dia kata senang tak suami. Aku nak sembahyang senang, aku nak apa senang. Dalam pada tu suami tak redha pada dia. Inilah dikatakan orang yang tertipu dengan amal dia. Jaga-jaga, hati-hati sebab ramai perempuan dah kena begini. Terutama umur dah banyak, 50 lebih tak nak layan suami kan apa benda lah. Orang tua-tua ni dia kata nak buat ibadah, nak mati. Tahu tak ibadah tu Allah tak nilai tanpa dia sedar. Suami dia tak redha dekat dia. Nak layan laki je, bila nak ibadah, dia kata gitu. Dia tertipu oleh iblis, oleh syaitan, oleh nafsu dia. Dengan keadaan dia tak belajar agama, dia kata gitu. Asyik nak melayan laki je, bila aku nak sembahyang qadha, dia kata gitu. Sembahyang qadha kena buat, tapi sembahyang qadha itu Allah akan terima sebagai amal soleh, sebagai pahala. Bila suami dia redha dekat dia. Adanya sekarang tak ada suami, tapi dulu dengan suami memang tak boleh bincang ni. Suami dah tak ada dah. Tahu tak nanti, kat akhirat suami tu akan claim. Ya Allah, dulu kat dunia dulu, dia buat aku macam ni. Dia kata aku macam ni. Apa ingat dia terlepas ke akhirat nanti? Dengan amalan dia banyak. Dia kata aku bodoh, dia sengking aku, ya Allah. Suami dia akan minta. Waktu tu tak ada dah, suami isteri tak ada kata, kau isteri aku, tak ada, aku nak lepaskan diri. Engkau dah neraka, tak. Maksud tu semua nafsi-nafsi. Semua sendiri.
Semua cari orang, semua cari jalan. Dalam Quran kata dia bangun aja dia ada kubur dia besok, dia pada masyar, nombor satu dia nak cari orang dia kenal. Kenapa? Supaya dia boleh tuntut, dalam tafsir kata, dia boleh tuntut apa benda nak tuntut untuk melepaskan bebanan dosanya daripada dia. Atau dia boleh ambil pahala orang tu. Lepas tu kalau tak faham kedudukan suami tak faham ada satu benda yang menghalang Allah tiba ibadah hancur kita. Kita kena tipu kita syok sendiri Tengok buku kanan tak ada apa. Okey, Diana tanya. Ustaz, saya ada dua soalan. Yang pertama, saya nak clarify. Kalau kita tegur suami tu atas perkara-perkara lara lah pada kita, benda tu lara, kita tegur. Lepas tu mungkin dia berkecil hati dengan kita. Adakah tu dikira berdosa dan dia tak redha tu dikira menjadilah tak redha dia tu dan pahala kita ni tak ada? Ataupun sebab benda tu lara, so kita ada kelepasan kat situ, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau macam disebabkan kita tak tahu dia kecil hati ke apa, kita malam tu kita dah kunci jam lah kata nak bangun tahajud. Ni kes saya lah. So saya bangun tapi saya tidur balik. Saya tak kuat nak teruskan nak tahajud. Adakah tu disebabkan dosa saya yang siang tadi tu ataupun sebenarnya saya yang tak berjaya nak melawan godaan syaitan, Ustaz? Okey, soalan pertama. Suami kita ada buat benda lalai. Kita tegur dia. Okey. Dia kecil hati tu bukan sebab kita tegur dia kadang-kadang. Cara kita tegur. Betul orang putih kata, it's not a matter what you say. But it's how you say. Betul tak? Bukan soal apa kita cakap dengan orang. Cara kita cakap. Kalau kita tahu suami kita sensitif dalam bab ni, kita tegur dia cara yang betul, cara yang sesuai, cara yang waktunya sesuai, dalam keadaan yang sesuai, dengan bahasa yang sangat sesuai pada dia. Cakap baik-baik Bang, abang ni okey. Tapi kalau abang kurangkan tengok handphone, abang lagi okey. Okey. Dengar sedikit abang ni dah okey dah ni. Banyak berubah dah. Saya tengok bagus abang. Tapi kalau abang kurang, kalau dia nak tegur suami dia, jangan isap rokok. Kalau abang kurang-kurangkan rokok ni, abang lagi best Dan cantik abang. Perlahan-lahan abang kurang-kurangkan. Okey, itu bahasa tu. Kalau dia kata ke suami dia, dah berhenti lah rokok tu, nak jadi apa? Nampak? Nampak tak beza? Tapi dua-dua tu benda sama. Membawa mesej yang sama. Tapi kaedah bercakap tak sama. Saya tanyalah, kalau suami normal, yang pertama tu rasa-rasa dia kecil hati tak? Suami normal lah, kalau suami gila-gila ni, pembaran ni, dia cakap lah buat apa boleh marah, betul tak? Kalau kita jadi orang lelaki yang normal lah, yang akal kita waras, isi kita cakap itu, abang ni memang handsome lah. Dekat muka abang ni ada nur. Abang ni dah mula berubah. Tapi kalau abang buang satu benda abang lagi best. Apa? Abang jangan isap rokok lagi. Abang kurang-kurang isap rokok lagi. Abang cuba-cuba baca Quran bang. Abang sekali semayang dah jaga, okey. Abang dah rasa okey tak? Okey tak abang rasa okey kan? Macam tenang sikit lah. Okey, rezeki pun kita pun murah, anak-anak kita pun okey. Tapi kalau abang baca Quran, lagi okey tau. Ini ustaz-ustaz banyak cakap, ustaz-ustaz banyak cakap. Abang cuba lah bang pelan-pelan baca Quran. Kalau normal kalau kita ni, kalau isi kita cakap kita gitu, rasa-rasa kita kecil hati tak? Tak Ustaz. Saya nak orang lelaki jawab. Tak Ustaz. Orang bagi makan Ustaz. You hati, makin sayang isteri. Makin sayang isteri bang. Oh, jadi tak bang kalau dia gitu? Oh tak, okey tak apa. Tengah hari nanti wapau nasi Arab. Tengah hari nanti wah tapau nasi kambing. Jangan lupa hantar satu. Tak ada dah gurau-gurau. Apa saya cakap Apa saya cakap psikologi tu. Psikologi tu main peranan tau. Benda mesej sampai sama juga. Jangan cakap abang ni suami apa ni, baca Quran tidak.
Abang nak kena didik kami tau. Kami ni dia kata, abang Quran pun tak nak pegang. Rasa-rasa dia kecil hati tak? Walaupun perkataan itu benar. Rasa-rasa dia kecil hati tak? Kita boleh agak lah. Kecil Ustaz. Atau kita terima perkataan itu daripada dia. Awak ni nama history. Baca Quran pun tak nak. Awak lahirkan anak saya tau. Dia kata awak jahil Quran. Awak nak jadi apa? Okey. Orang isi dia kecil hati lah tu. Saya akhirnya tersedih. Dia amat geram. Sedih dengar. Kecil. Kalau kami cakap gini, kita sama-sama lah. Kita sama-sama perlahan, kita sama baca Quran. Nanti rumah kita bercahaya. Nanti Quran ni tolong abang dalam kubur. Abang Liman punya kubur pun ditolong. Nanti Joyah punya kubur pun ditolong. Kenapa? Sebab Quran ni dia jadi pembela. Alamak, Abang Liman, Joyah hafal Allah je. Joyah tak boleh baca Quran. Tak apa, Abang Liman ajar. Abang Liman ajar. Iqra 1. Ba, ba. Abang Liman ajar. Joyah nak tak Iqra 1. Joyah khatam Iqra 1, Abang Liman bawa Joyah pergi Tanah Merah. Oh, itu yang terbaik tu Ustaz. Pergi rumah Kak Larina, bukan kedai emas. Abang bawa pergi, abang belajar ni. Okey. Tapi mari kita sama-sama. Kita sama dulu jahil lah. Kita sama bina rumah tangga kita dalam keadaan jahil. Dan kita tak nak mati macam ni kan. Okey, kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan nanti abang jadi imam, Abang Liman jadi imam, Joyah jadi makmum. Kita semua sama-sama. Kita pelan-pelan. Kita buat pelan-pelan. Kita tak nak ngumpah-ngumpah lah cakap perlahan itu. Sebagai isteri yang normal akal dia. Walaupun waktu tu dia tak boleh nak buat apa yang kita cakap. Tapi dia boleh terima tak dengan rasa tak kecil hati. Saya nak tanya isteri lah. Boleh Ustaz. Okey. Boleh. Ya, tak boleh. Boleh terima Ustaz. Sebab tu, dengar sini kalau kita suami yang berpangkat besar di luar, macam mana kita arah budak-budak kita. Kalau budak-budak ni memang dia cakap baik-baik dia tak dengar. Dulu saya kerja kan dekat Komta. Tahu Komta, bangunan Komta, Pulau Pinang. Saya dah cakap dengan budak ni, engkau mesti ada sini 6.30 pagi. Aku akan datang pukul 7. 6.30 kau set apa yang aku cakap. Pukul 7 nanti aku naik, aku cek. Sebab orang government akan datang audit kitchen site ni pukul 8. 6.30 saya call dia tak angkat. Pukul 7 saya call dia tak angkat. Saya WhatsApp pun tak jawab. 7.45 pun tak respon. Sekali pukul 8 orang government dah datang dah dekat bawah bangunan. Saya tahu dia tak kemas lagi kat atas. Banyak benda lagi tak set. Sebab tak ada orang. Saya terpaksa bawa dia orang minum. Orang dah minum lah kat hotel. Saya bawa dia minum. Saya kata, ni ada special punya Penang. Ajak budak Penang, bawa dia orang pergi minum. Minum, bawa cerita-cerita, pukul 9 baru naik. Tapi pukul 9 tu, saya cakap dengan budak ni, kau pergi cek kunci site tu. Alasan dia tu, kunci dah ada sebenarnya. Dia pergi dah jumpa maintenance kejap je. Lepas tu dia naik, benda tak set lagi, tak setting lagi. Apa benda kunci nak tunjuk, apa label nak kena ada, tak set. Lepas tu saya cakap dengan government, boleh tunggu sekejap tak? Bagi dia orang buat kerja kat atas, 9.30 tu naik. 9.30 naik, baru dah okey lah. Lepas tu orang government ni kena kabur dah sebab dia nak pergi tempat lain. Waktu ni jadual kita pukul 8. Pukul 10 baru dah datang. Dia datang. Saya tanya dia, kenapa kau tak cakap kau tak datang? Oh, saya ada ni, ada hal ni. Tak ada, hal tu tak apa. Dia tak boleh lah. Tapi kau beritahu aku tak datang, aku boleh tahu benda lain. Amboi bang, tak sempat nak call. Allah, saya kata, takkan nak tak sempat nak call 2 minit je cakap. Bang, saya tak dapat lah. Cakap itu je. Dan dia tanya dia, hang ni nak kerja ke nak kerja? Saya bagi dia ke situ. Nasib baik kau tak kerja bawah aku tau. Kau kerja bawah ni, bawah ketua jurutera Penang. Kalau kau kerja bawah aku, sekarang aku hantar surat ke HR, bagi kau letter. Dia diam. Dia diam tau. Hang nak kerja tidak? Oh, muka saya dah merah.
Dekat atas bangunan komentar tu saya marah dia. Memang kalau kerja kadang-kadang kena buat gitu. Sampai budak ni kata, "Mak, aku tak boleh tengok abang marah." Aku tak marah, aku cakap ni betul. Kau nak kerja ke tak nak kerja ni? Hai. Rupanya malam tadi dia kata dia tengok bola. Ada bola World Cup pun dia tahu lah. Kenapa kita kerja kat itu? Ini orang nyusahkan kita. Nyusahkan company. Sampai orang kerajaan mengeluh. Apa lambat ni? Kami ni ada tak dengar ni. Jadi watak ni tak boleh ada dalam orang kita. Tak jadi bini kita. Kau nak jadi bini aku juga? Bukan. Statement ni very dangerous. Kat luar boleh cakap dengan pekerja. Kau nak kerja ke tidak? Kau panggil macam ni, kau nak kerja ke tidak? Boleh cakap. Kalau dah dia bukan sekali buat ni, tu saya geram tu. Kalau sekali dia buat, saya boleh cerita lagi. Banyak kali saya pergi pening, budak ni in charge, alamak saya kata problem. Betul, problem lagi. Tapi watak ni tak boleh bawa dalam rumah tangga kita. Ugut kau nak masak ke tidak? Tak masak tu dah, kita beli. Apa banyak? Tak ni apa benda pun ada, Food Panda pun ada, Grab pun ada. Even dekat rumah saya ni, dekat pokok ni pun ramai banyak kedai ada pakai tu. Kedai Azlina. Azlina ni dalam grup kita ni lah. Dan dia belajar dengan kita juga ni, Azlina. Dia ada kedai suami dia, Din Mi Udang. Dekat ni, dalam 1 kilometer. Saya kadang beli makanan kat dia. Dia belajar dengan kita sama. Kadang sampai goreng-goreng tu nampak. Dia letakkan handphone ni dengan kuliah dengan orang lain lah, online. Jadi kalau kita tahu suami kita ni sensitif, kita kena cuba kaedah lain. Memang dosa tak dapat bangun tahajud ni, memang ulama kata dosa di siang hari. Dan ulama kata dosa tak dapat banyak baca Quran ini adalah hasil akibat daripada dosa apa? Dosa mata. Dosa mata. Satu dosa mata, dua dosa lidah. Kalau hari itu mata pandang macam-macam kat luar, atau memandang orang macam-macam ni, macam pandang perempuan yang seksi, itu dosa. Atau tengok dekat handphone perempuan yang seksi, atau dia memandang bukan benda seksi, tapi dia memandang dengan rasa menghina. Contoh dia tengok budak tahfiz pergi Kuala Lumpur ni, contoh ni saya kata ni. Budak tahfiz biasalah, kadang-kadang dia keluar tu pakai serban kan. Alah, dia kata baru belajar Fatihah nak pakai serban. Ni pandangan menghina. Tak betul tidak, cibuk berak dia kata. Ni pandangan menghina. Biarlah dia nak pakai, betul tak? Ada guru dia ajar dia gitu. Dia nak kekal tak kekal, itu soal lain. Pandangan menghina beginilah kadang-kadang mengakibatkan Allah tahan ibadat-ibadat sunat kita. Atau kita rasa kita lebih baik dari orang lain. Apa juga ulama kata Allah tahan ibadat-ibadat sunat kita. Tu nak kena hati-hati ya. Kalau kita tak perhalusi benda ni kan, kita tersangkut kat sini tau. Ini dia kata ni. Hendakkah engkau melepaskan daripada segala kewajiban? Engkau patut lepaskan perbuatan, perkara, pekerjaan apa yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala tak terima amalan kau. Kenapa? Bila Allah terima amalan kau, sejahteralah engkau daripada azab Allah. Orang tak terima amalan ni, dia kena azab. Dia dikatakan tak beramal. Dia kena azab. Yang mana azab ni tiada sesiapa mengetahuinya di dalam negeri akhirat. Ada orang WhatsApp, Ustaz, macam mana kita ni nak jadi orang sabar? Okey, ambil ni. Saya nak jawab dalam bentuk slide. Ambil ni. Ini
Ini dia ayat Quran yang ulama-ulama ajar lah. Surah Al-Baqarah ayat 250. Baca ni. Ada juga yang WhatsApp macam mana apa susunan-susunan ayat Quran yang boleh dibaca agar dikatakan makbul doa dia. Ada juga dalam kitab-kitab tersebut. Nanti saya cari. Benda ni banyak sangat. Berapa kali baca Ustaz? Zikir ke atau apa Ustaz? Dia doa ni kan zikir. Doa, okey, terima kasih. Baca ni doa yang ulama ajar diambil dari Quran lah. Okey. Mana sebab saya dah himpun banyak daripada apa yang guru-guru ajar. Ada doa ni yang dikatakan memakbulkan permintaan je Tadi jumpa. Okey, kejap. Mungkin dekat ni, dekat file lain. Okey. Ustaz, tak baca Rabbana tu ke? Rabbana. Tak baca tu semua pun tak apa. Oh, daripada Ustaz ke? Nak baca dari Rabbana pun tak apa. Ni. Ni. Saya tadi pernah ditanya oleh Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ni seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang hadis mengenai soalan kubur. Dia Ustaz, banyak. sorry. Kat skrin ni benda lain. Kat skrin masih doa kesabaran. Oh, ya ke? Ha. Mati ingat kali sekejap Saya kena pilih balik. Oh, dia kalau tukar file, dia lari ni. Nampak? Nampak tak? Nampak Ustaz. Nampak dah Ustaz. Okey, saya cepat. Saya nak berhenti ni. Lagi 2 minit saya nak berhenti. Dah 85 dah. Nak ambil gambar. Nak salin. Tentang perkara yang hebat yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW kepada dia. Kata Sayyidina Ali berdoa dalam kaedah berikut. Membaca 6 ayat daripada surah Al-Hadid. Membaca 4 ayat terakhir surah Al-Hashr. Berdoa dengan Asma'ul Husna. Apa maksud doa dengan Asma'ul Husna? Kalau kita boleh baca semua dia bagus. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudus salam mu'minun muhaiminu aziz jabar al-mutakabbir khaliqul bari'ul musawwir ghafar qaharuha warazaqul fatah aliyah. Baca semua boleh. Lepas tu fokus pada satu Asma'ul Husna yang berkaitan dengan doa kita. Kalau kita minta Allah pelihara anak kita kan. Anak kita kan dia punya asrama ada wabak, kita baca ya wali, ya wali, ya wali, atau baca ya hafiz, ya hafiz, ya hafiz. Ya, barik. Atau baca nak biar Allah Ta'ala uruskan keluarga kita dengan baik. Baca 41 kali lepas subuh. Ya barik, ya barik. Tengok asma husna mana yang sesuai lah. Lepas tu, selawat atas Nabi ni, selawat Ibrahimiyah. Tahu tak Ibrahimiyah ni? Yang baca dalam sembahyang tu lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sama Ibrahim sampai Hamidum Majid. Lepas tu doa apa yang kita nak. Ni Arab. Okey, saya berhenti ni. Okey, cukup. Nak minum air kejap. Pukul 9 nak masuk kelas balik. Siapa nak ikut, kan saya bagi link. Siapa nak ikut, kan saya bagi link siapa 8 boleh ikut lah. Nak baca benda penting. Nak baca Misbahul Munir. Dah ada link ke? Apa Azura? Belum. Belum Orang mesti dah bagi link kan? Okey. Belum. Nak baca bab beriman pada Allah. Ni siapa-siapa orang baru yang tak dapat ikut dulu. Saya dah ajar kelas-kelas malam. Mari ikut kelas ni. Okey Ustaz. Best. Join. Okey, cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. رضي الله عنهم. السلام عليكم. الحمد لله